Hai, Assalamualaikum Malaysia. Dan tak kira di mana jua anda, sahabat-sahabat saya di luar sana, doa saya semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat hendaknya dan semoga tenang, sentiasa tenang dan ceria-ceria selalu. Baiklah, hari ini di pertemuan kita, pada hari ini kita akan bincangkan satu topik yang begitu menarik, saya kira sesuai dengan keadaan sekarang ini, iaitu topik kita pada hari ini adalah berada di tangga awal. Apa maksudnya berada di tangga awal? Berada di tangga awal maksudnya kita baru saja memulakan sesuatu, ya. Contohnya, sebelum ni kita tidak pernah berniaga. Sekarang ni kerana mungkin ada di antara kita, ya, mungkin dibuang kerja, diberhentikan dan sebagainya kerana lockdown, ya, perlu memulakan perniagaan. Okey. Dan yang keduanya, mungkin barangkali sebelum ini kita berniaga secara face to face, tapi oleh kerana lockdown, terpaksa kita berniaga secara online. Dan kita dah pun mulakan, tapi kita sedang berada di tangga awal. Itu maksudnya di tangga awal. Kita baru mulakan mungkin lebih kurang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, contohnya, ya. Okey, baiklah. Saya ingin kongsikan kepada anda sedikit tips untuk anda, ya. Semoga kita dapat sama-sama mengambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Baiklah, yang pertama, apabila kita berada di tangga yang awal, penting sangat kita perlukan ilmu. Okey, saya pecahkan kedua, ya, dua ilmu yang penting kita perlu dapati, iaitu yang pertamanya ilmu Al-Quran. Sebagai seorang usahawan, kita tidak boleh jauh daripada Al-Quran. Tak kiralah siapa saja kita, termasuklah sebagai usahawan, kita sentiasa perlu berdamping dengan Al-Quran, kerana Al-Quran itu sebagai peringatan, sebagai pedoman panduan hidup kita, juga sebagai peniaga, ya. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Qalam ayat 52, Allah kata Al-Quran itu hanyalah sebagai peringatan bagi umat manusia. Itu memang sentiasalah kita perlu membaca Al-Quran dan memahaminya. Dan kalau kita lihat, ya, dalam surah Al-Qasas contohnya, terdapat cerita-cerita yang boleh kita mengambil tauladan daripadanya. Contohnya cerita tentang Qarun. Qarun ini digambarkan sebagai seorang manusia yang tamak, ya, seorang yang tamak mengumpul harta untuk dirinya sendiri. Jadi sebagai usahawan, kita sentiasa betulkan niat kita bila kita berniaga. Apa tujuan kita? Kalau misalnya kata kita ada niat nak jadi kaya, okey, tentukan kenapa nak jadi kaya. Kalau kita nak jadi kaya itu tujuan kita untuk menolong fakir miskin, untuk kita menolong mereka yang berjihad di jalan Allah, pelajar-pelajar, student-student, kita nak bantu mereka, ya, mereka yang memerlukan, itu tidak mengapa, tak salah, ya. Bukan kita kaya tu untuk kita hidup bermewah-mewah, untuk diri sendiri, untuk aku, untuk keluarga aku dan orang terdekat dengan kita saja, ya. Dan kalau kita lihat Rasulullah, ya, Rasulullah SAW juga menceburi dalam bidang perniagaan, tapi Rasulullah ramai membantu orang susah, ya, banyak membantu orang susah, begitu, ya. Okey, baik. Dan yang keduanya, ilmu tentang perniagaan, ya. Ilmu tentang selok-belok perniagaan, dan yang utamanya ilmu tentang, of course, produk dan perkhidmatan yang kita tawarkan. Ya, selain daripada itu, mungkin barangkali ilmu dari sudut bagaimana nak memasarkan produk tersebut, strategi dan sebagainya. Okey, itu berkaitan dengan ilmu. Dan yang kedua, kita perlukan guru dalam kita nak mencapai sesuatu, ya. Apatah lagi di tangga awal ni, sentiasa kita perlukan guru. Dan dua jenis ciri, ya, guru yang perlu kita pilih, iaitu yang pertamanya knowledgeable. Guru mestilah knowledgeable yang kita pilih, okey, yang berilmu. Dan yang keduanya, yang boleh membimbing dan juga menegur kita apabila kita salah. Saya yakin ramai di antara kita, ya, yang memang teringinkan, memang nak dapat guru yang macam ni, ya. Okey, baik. Dan yang nombor 3, jangan pernah putus asa. Biasalah kita, apabila kita dalam keadaan yang kata baru nak memulakan sesuatu, memang banyak cabaran, ya. Cabaran yang perlu kita hadapi. Jadi kita lihat balik apa sebenarnya, kalau misal kata mungkin kita lakukan sesuatu perkara tu kita tak berlaku seperti apa yang kita expect, kita lihat balik apa salahnya, ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbetulkan, mungkin copywriting kita tak bagus, ya, mungkin barangkali kita punya presentation kita tak menarik dan sebagainya. Okey, nampak kat situ. Okey, dan kalau kita lihat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, amat sayang hambanya yang kuat, mukmin yang kuat. Sentiasa kita ingatkan diri kita, kita nak jadi mukmin yang kuat. Okey? Dan kalau misalnya kita rasa down saja, kita ingat Allah. Kerana Allah sebut fazkurni azkurkum. Apabila
Kamu mengingatiku, aku mengingatimu. Jadi kita selalu ingat Allah, kerana apabila kita ingat Allah, Allah juga ingat kita dan Allah akan bantu kita, bimbing kita. Ya, kalau kita salah, Allah detikkan hati kita untuk kita betulkan kesilapan itu. Nampak kat situ ya. Selalu ingat pada Allah. Subhanallah. Justru nanti hati kita akan menjadi tenang biiznillah dengan izin Allah, dan semuanya akan terlerai. Allah akan bukakan pintu jalan, mudahkan untuk kita untuk menguruskan perniagaan kita dengan baik. Okey, dan seterusnya, keempat, doa. Doa ini sangat penting kerana doa ini adalah senjata mukmin. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'min ayat 60, sebahagian daripada ayat ini Allah sebut, berdoalah kamu, akan kuperkenankan bagimu. Ya Allah, cantiknya Allah sayang kat kita. Allah kata, mintalah kepadaku, berdoalah, akan kuperkenankan bagimu. Subhanallah. Doa ini sebenarnya kalau misal kata, kalau kita betul-betul berdoa dalam keadaan yakin, ia akan memberi satu kekuatan yang luar biasa pada diri kita ya. Dalam diri kita tu timbul satu kekuatan yang tidak dapat digambarkan. Kerana apa? Kerana kita berdoa dalam keadaan yakin. Tetapi kalau doa dalam keadaan was-was, tidak yakin kepada Allah, jadi itu dia tetap tidak akan, kita akan dapat kekuatan itu ya. Itu doa. Okey, dan yang terakhir, nombor 5, be positif. Okey, sangat penting kita be positif. Ada dua cara untuk kita kekalkan positive mind ini. Bagaimana? Okey, yang pertama, self talk. Tentukan self talk kita semuanya positif. Ya, berikan kata-kata semangat pada diri. Contohnya, okey, aku boleh. Oh, ni mesti ada sesuatu yang perlu aku baiki. Okey, subhanallah, nampak dekat situ. Sebenarnya, motivator yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Dan sumber motivasi yang hebat itu tak lain tak bukan Al-Quran, kalam Allah. Okey, dan yang kedua, okey, untuk kita kekalkan pemikiran yang positif ini, kita perlu tenang tanpa syarat. Sentiasa kita tenang tanpa syarat. Apa maksudnya tenang tanpa syarat? Maksudnya dalam keadaan apa-apa saja pun kita tenang. Okey, contoh kita dah buat iklan. Kita dah buat iklan tapi tak ada siapa yang like, tak ada siapa yang beli. Sabar, kita tenang, tetap tenang. Tetapi dalam pada masa yang sama, kita analisa apa sebenarnya kesilapan-kesilapan kita, apa kelemahan-kelemahan yang perlu kita baiki sebenarnya ya. Kerana dalam kita berusaha itu sentiasa kita perlu try and improve. Bukannya try and error, tapi try and improve. Itu dia ya. Itu saja daripada saya. Kita lihat kembali ya. 5 perkara penting apabila kita berada di tangga awal, iaitu yang pertamanya ilmu, yang keduanya guru mesti ada, okey, yang ketiga jangan pernah putus asa, yang keempat doa, dan yang kelima be positif. Itu saja daripada saya. Saya doakan semoga anda sentiasa berada dalam keadaan orang kata tabah, dan semoga dipermudahkan segala usaha anda, semoga berjaya dunia dan akhirat untuk anda dan kita semua. Itu saja. Sehingga itu, terima kasih semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.